So guys, selamat datang ke SRTV. Okay, so video kali ini ada beberapa benda yang ingin aku bincangkan kepada anda yang memang aku rasakan yang merisaukan aku lah tentang apa yang bakal terjadi dengan klub kesayangan kita Sabah FC ni. Apa perancangan yang cuba dilakukan yang nampaknya tidak teratur di pandangan mata aku, dan uh, persediaan lah, memang persediaan yang bakal kita lalui dari segi emosi lah untuk Sabah FC ni. So ini adalah freestyle aku lakukan. So disclaimer lah, apa yang bakal aku cakap sebentar lagi ni adalah pandangan dan pendapat aku saja. Aku tidak menyatakan ianya benar. Terpulang kepada anda untuk menerimanya lah. Pasal ada a few things yang aku tengok yang aku rasakan amat pelik yang tengah dan sedang berlaku sekarang ni di dalam kelab kita. Jadi guys, selamat datang ke SRTV. Buat anda yang belum subscribe, sila subscribe SRTV. Jangan lupa tekan butang notification agar anda tidak ketinggalan untuk perkongsian yang seterusnya, dan anda juga boleh menjadi member SRTV. So of course, aku akan cerita dengan aku akan mulakan dulu dengan benda-benda yang obvious tentang Sabah FC ni, iaitu pemergian Scott Lorenzo, pemergian JP, dan perlantikan Altolinus selaku jurulatih sementara untuk Sabah FC. Buat masa ni lah sementara. Pasal ini pun kita di dalam grey area sekarang, kerana Sabah FC cuma menyatakan yang mereka ada tempoh 2 minggu untuk mengisi kekosongan di kursi tersebut. Entah ya, entah tidak, sama ada Altolinus kekal ataupun akan ada individu yang di dalam list mereka lah akan mereka umumkan. Tapi aku mulakan dengan permergian JP ni. Kalau kamu tengok video tentang statement apa yang diucapkan oleh JP tu, kalau kamu ada pengalaman ataupun mahir untuk melihat body language, cara penyampaian yang dilakukan oleh JP tu, again ini pandangan aku saja, aku bukan mengatakan benda ni iya benar, tapi pada pandangan aku a bit weird lah cara dia menyampaikan apa yang disampaikan pada video tersebut, seolah-olah ada sesuatu yang beliau tidak ingin katakan, luahkan, kerana ianya bukan dalam hati beliau, bukan apa yang berlaku. Itu yang aku ingin katakan di sini. Pasal bagi aku agak pelik lah untuk sesuatu coach yang diumumkan lewat untuk bersama Sabah FC dan diumumkan keluar secara tiba-tiba bersama Sabah FC. Lebih kurang macam tu. Ini adalah benda yang kalau kamu tengok untuk Sabah FC especially, ianya jarang terjadi lah. Jarang terjadi, lebih-lebih lagi bila reputasi JP semakin mendapat result yang kita inginkan, despite sekali lagi kekalahan menentang JDT. Normally benda-benda ni akan terjadi apabila coach tersebut tidak menunjukkan prestasi yang diinginkan oleh klub. Lebih kurang macam tu. So baru ada wujud rasa macam ada mutual understanding untuk sama ada merehatkan atau menamatkan kontrak. So that is why sekali lagi aku rasa benda ni cukup weird untuk terjadi di dalam Sabah FC. Aku boleh ambil contoh untuk 2 klub lah di EPL. So aku akan banyak yang contoh ni, banyak benda yang aku ingin selitkan juga, di mana Liverpool dan MU. Okey, seperti kita tahu, selepas keberangkatan Klopp daripada Liverpool, di mana beliau telah menyediakan satu skuad yang cukup bagus sebenarnya, dan ianya telah diambil alih oleh Slot lah tanpa melakukan rombakan yang besar pada musim tersebut, di mana mereka dengan senangnya menjadi juara EPL pada perlawanan tu, pada musim tersebut. Dan pasuk pada musim ni, rombakan besar-besaran telah dilakukan oleh Liverpool, di mana banyak mengeluarkan pemain-pemain yang membawa kejayaan pada musim lalu, dan membawa masuk banyak juga pemain-pemain yang boleh dikatakan tidak juga banyak beraksi di saingan EPL. Dan kita telah nampak result dia lah pada permulaan
beberapa perlawanan untuk Liverpool tu memang agak struggle. Memang susah diorang untuk mendapat kemenangan, apatah lagi permainan yang mereka inginkan seperti mana di musim lepas. Aku sebenarnya tidak melihat benda itu selaku kegagalan daripada Slot, kerana satu, Slot inginkan skuad yang beliau inginkan, cara play yang beliau inginkan dengan corak permainan yang beliau ingin terapkan, dan ianya telah disupport oleh manajemen Liverpool dengan berbelanja cukup besar, hampir aku rasa melebihi 500 juta lah untuk perbelanjaan yang telah mereka lakukan. Dan bit struggle pada mulanya, tapi untuk beberapa perlawanan terakhir ni, 6 perlawanan terakhir mereka lalui telah belum mencatatkan sebarang kekalahan. So maksudnya dia slowly build the club lah untuk sekali lagi cara apa yang dia inginkan. So ianya mendapat support daripada management untuk apa yang Slot inginkan. Itu untuk tu. So untuk MU pula guys, okay, ini cerita yang aku boleh katakan menghampiri Sabah FC. Seringkali bertukar coach, dan aku rasa ini Amorim adalah coach yang terbaik setakat ni daripada beberapa coach yang lain mereka telah ambil. Mempunyai corak permainan tersendiri, yang mempunyai bilang orang resepi yang tersendiri, dan untuk melaksanakan resepi tersebut dia memerlukan player yang betul-betul sesuai berada di position yang beliau inginkan. Tapi unfortunately tidak mendapat support yang cukup bagus daripada manajemen MU membuatkan beliau menjadi struggle lah. Ya, kita tahu ada beberapa pemain yang dimasukkan ke dalam Manchester United, tapi ianya tidak mengisi lubang-lubang utama yang masih wujud di dalam MU. Lebih kurang macam tu. So aku memandang di sini ini adalah masalah yang dilalui oleh Sabah FC sekarang lah, di mana hasil daripada pemergian OKS tersebut dikenakan juga dengan pemergian beberapa player utama yang menjadi tulang belakang utama untuk Sabah FC. Lubang-lubang tersebut tidak diisi dengan pemain yang sepatutnya ataupun sebaiknya lah. Lebih kurang macam tu. Dan pemergian OKS tu banyak spekulasi di sini, tapi apa yang aku rasa kuat di sini aku katakan adalah kerana manajemen tidak mampu untuk mendandingi. So dia sempat tidak untuk mendandingi apa yang OKS inginkan. So OKS merasakan macam no point untuk stay lah bersama Sabah FC. Lebih kurang macam tu. So ini aku katakan aku punya pendapat dan pandangan sahaja, bukan aku katakan benda ni inilah yang berlaku. So membawa ke saingan Liga Super sekarang ni, ianya penyakit tersebut terus dibawa ke saingan Liga Super sekarang lah untuk Sabah FC, di mana apa yang kita miliki sekarang aku boleh katakan seperti mana juga pada awal permulaan saingan Liga Super ni tidak menandingi apa yang telah kita miliki pada musim sebelumnya. So membuatkan result yang kita ingini tidak kita kecapi. Walau macam mana pun atas keputusan-keputusan yang tidak kita inginkan, JP berjaya juga slowly membawa Sabah FC kembali ke tempo yang kita inginkan untuk beberapa perlawanan ini. Cuma unfortunately ianya tidak dapat disambung oleh kerana kita tak tahu apa sebab ni, tapi sekali lagi katakan cara penyampaian JP pada video tersebut agak kurang meyakinkan yang ayat itu keluar dari hati dan mulut beliau sendiri. Ini yang aku cuba katakan di sini lah. Aku tidak mau menuding jari kepada mana-mana pihak, kerana kita lebih mengikuti daripada statement apa yang telah dikeluarkan. Apa yang aku katakan sekali lagi, ini adalah pendapat aku sahaja. Okey, sekali lagi aku ulangi benda itulah. Jadi penyakit tersebut diteruskan dan bertambah teruk lah apabila
penama-penama yang aku sebut sebentar tadi telah meninggalkan Sabah FC, dan Altolinus pula lah sekali lagi menjadi mangsa keadaan uh, untuk menanggung tanggungjawab tersebut, di mana kita telah mendapat result yang kita tidak inginkan sewaktu menentang di PMM tempoh hari. Aku tidak nafikan, aku rasa macam semua benda ni terjadi secara mengejut untuk kita, untuk player-player dan juga untuk coaching staff Sabah FC, dan ianya telah memberi impact yang besar untuk player-player lah. So I do believe dari segi moral apa semua memang terganggu lah di atas pemergian JP tu. So of course dikenakan lagi dengan injury apa semua. That's why aku cakap pada video sebelum ni, kita ni sudah jatuh di timpa tangga lah tentang apa yang kita alami sekarang. So satu lagi benda yang aku sentuh di sini adalah ketidakberanian untuk Sabah FC untuk drop beberapa pemain yang tidak boleh beraksi dengan bagus untuk beberapa musim sudah, sebenarnya adalah satu masalah yang besar untuk kita lah. Di mana di sini aku ingin sentuh mengenai Liverpool sekali lagi, di mana aku tengok sini so aku bawa kamu ni berdasarkan fakta, di mana actually aku sendiri merasakan antara reason kenapa Liverpool tidak agak struggle untuk mendapatkan result pada awalnya adalah kerana masih lagi menggunakan Mohamed Salah pada beberapa perlawanan mereka. Tapi apabila mereka drop Salah daripada 6 perlawanan terakhir mereka, result tu menjadi positif guys. Macam mana aku katakan di awal video tadi, 6 perlawanan terakhir mereka tidak memiliki sebarang kekalahan. Apa yang mengagumkan di sini apabila mereka menang melawan Inter Milan 1 gol berbalas kosong, ianya tidak melibatkan Salah sepenuhnya untuk perlawanan Inter Milan especially. Tapi perlawanan 5 perlawanan yang lain, Salah memang tidak diberikan as a starting 11. So di sini ada pengorbanan yang perlu dilakukan oleh sesuatu klub tu untuk memastikan perancangan tidak terganggu lah. So apa yang aku boleh katakan sini, there's no player bigger than the club. So ini yang aku katakan untuk Sabah FC juga, di mana untuk especially perpindahan transfer window akan datang tu, aku rasa memang ada beberapa player yang perlu di drop daripada senarai Sabah FC, dan management perlu memberi support yang cukup besar kepada coach yang akan datang bagi memperkuatkan klub Sabah FC ni. Itu yang aku ingin katakan di sini. Pasal kenapa aku katakan macam tu, sekiranya ada satu nama lagi akan diambil untuk mengisi kerusi head coach tersebut, of course individu tersebut menginginkan satu lagi corak permainan yang berbeza mengikut apa yang beliau inginkan, dan ianya perlu pemain yang berbeza untuk bilang orang melaksanakan tanggungjawab tersebut. So adakah coach yang akan datang ni akan diberi support oleh management kita? Itu pasal kenapa aku sentuh Liverpool dan juga MU tadi. Pasal sekiranya diberi support, kita insya-Allah boleh menjadi seperti Liverpool. Tapi again, memerlukan masa kerana coach yang baru. Dan of course coach tersebut juga berani untuk drop beberapa nama bagi memastikan perjalanan skuad ni mendapat result yang kita inginkan. Sekiranya tidak mendapat sokongan daripada manajemen klub, tidak berani menjatuhkan beberapa nama pemain yang senior tapi tidak memberikan impact yang positif, ianya akan terjadi seperti MU. So letaklah siapa coach sekalipun, ianya tetap tidak akan membuahkan hasil. So ini adalah benda yang cukup merisaukan aku untuk Sabah FC sekarang ni, kerana again pemergian JP ni patutnya tidak berlaku kerana beliau berada di dalam reputasi yang cukup bagus untuk bersama Sabah FC sekarang ni. So maksudnya kita kena melalui dan bakal melalui satu lagi proses permulaan untuk Sabah FC. So
macam easy to say is a mismanagement lah yang aku boleh katakan di sini ya, dan ianya telah bakal memberi impact untuk Sabah FC untuk beberapa, of course untuk beberapa perlawanan yang akan datang, atau memang kita kena hadaplah result-result sebegini sehingga berakhirnya saingan Liga Super ni guys. So ya, itu basically itu adalah pendapat aku, itu adalah luahan tentang kerisauan aku untuk klub Sabah FC ni guys. Aku memang cukup down lah sekarang, itu aku boleh katakan 100%. Aku tidak menyalahkan player juga sebenarnya, kerana mereka pun terpaksa menurut sajalah apa yang diinginkan oleh manajemen daripada Sabah FC ni. Cuma aku mengharapkan di sini untuk manajemen yang seringkali ada nama-nama baru dimasukkan ni juga, mereka ada wawasan lah, ada hala tuju untuk klub Sabah FC ni agar berjaya dikembalikan seperti mana persembahan yang telah kita saksikan pada 3 musim lepas. So maksudnya, walaupun aku balik-balik sebut manajemen di sini, tapi sebenarnya aku masih memberi kepercayaan kepada mereka untuk kembali membentuk klub ni, lebih kurang di situ. So aku mengharapkan manajemen tidak macam they don't let me down lah, lebih kurang macam tu. Itu yang aku inginkan. So aku pasti itu juga yang anda inginkan. So okay guys, bagaimana pula pendapat anda tentang kerisauan daripada aku ni? Adakah anda bersetuju? Adakah anda rasakan apa yang aku luahkan sebentar tadi itu logik ataupun tidak? Anda boleh tekannya di ruang komentar di bawah, dan kita bertemu lagi di video seterusnya guys, di mana tidak lama lagi kita akan menentang Terengganu pada 23 hari bulan. Jadi sekali lagi bertemu pada video seterusnya, dan letakkan pendapat anda di ruang komentar di bawah. Assalamualaikum.